Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat. Selagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik, dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Dunia tempat beramal untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat beramal untuk akhirat. Sebab itu kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, kita kena tahu perkara yang penting bahawasanya walaupun dunia ini adalah tempat yang dicela, walaupun dunia ini tempat yang dicela, bahkan dunia ini juga adalah merupakan perhumaan. Perhumaan tu maknanya kebun. Dunia ini juga adalah kebun untuk akhirat. Walaupun dunia ini dicela, apa maksud dicela kat situ? Maksudnya dunia dicela, dunia ni dia tidak membawa kebaikan kepada seseorang selepas mati. Itu murad kat situ. Maksud kat situ dunia itu dicela, bahawa dunia ini dicela. Apa maksud dicela? Iaitu dunia ni dia tidak membawa kebaikan kepada seseorang selepas kematian. Sesuatu perkara yang tidak mendatangkan manfaat kebaikan selepas kita mati, itu tak ada faedah. Termasuklah dunia. Termasuk dunia. Maka sebab itu dunia ni dicela. Kerana dunia dia tidak membawa sebarang kebaikan, manfaat kepada seseorang setelah mana dia meninggal dunia, setelah mana dia mati. Jadi walaupun dunia dicela, dia tak ada membawa kebaikan kepada seseorang selepas kematian, namun kita kena tahu bahawa dunia ini adalah merupakan mazra' ataupun kebun untuk akhirat. Kebun untuk akhirat. Sebab itu kata-kata para ulama yang masyhur menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat cocok tanam, ataupun dunia ni adalah kebun untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun untuk akhirat. Kita akan dapat hasilnya di akhirat terhadap semua amal kebaikan yang kita lakukan di atas dunia. Walaupun dunia ini dicela, dia tidak mendatangkan, membawakan kebaikan kepada seseorang selepas kematian, tapi kita kena tahu kita hidup atas dunia. Dunia ini ibarat kebun untuk akhirat. Artinya apa yang kita hasilkan, apa yang kita tanam, apa yang kita buat, apa yang kita amalkan atas dunia ini, maka baik yang merupakan yang disebut sebagai amal salih, maka semua amal salih, kebaikan yang kita lakukan atas dunia ini, maka kita akan tuai nanti. Kita akan ambil nanti hasilnya di akhirat. Kalau satu orang dia tanam padi, maka akhirat dia akan tuai padi. Satu orang dia tanam lalang, akhirat dia akan tuai lalang. Begitulah tamsilannya, ibarat tuan-tuan, nak kita mudah faham. Jadikan dunia ini sebagai kebun, tempat kita bercocok tanam. Artinya apa? Tempat kita beramal. Kerana memang dunia ini darul amal. Dunia ini memang tempat beramal. Dunia bukan tempat rehat. Dunia ini bukan tempat kesenangan. Dunia ini tempat berpenat, tempat kesusahan, tempat kesengsaraan, tempat beramal. Inilah masanya tuan-tuan kita nak beramal. Di mana? Di dunia.
Maka kalau kita banyaknya beramal, artinya banyaknya kita tanam perkara-perkara yang baik, nanti akhirat maka kita akan dapat hasilnya. Dari segi sudut akhirat nanti, apa yang amal yang kita buat, maka kita akan meraih pahalanya nanti di hari akhirat. Maka ini perlu kita faham, dunia ni tempat beramal untuk akhirat. Artinya amallah, buatlah amal, lakukan amal. Sebab orang yang beruntung bukan hanya dia beriman saja, tetapi dia tidak meninggalkan amal soleh. Allazina yu'minu, mereka yang beriman, wa amilu solihat, dan juga melakukan amal soleh. Dia tak tinggalkan amal soleh dalam kehidupan dunia. Amal soleh ada dua. Yang pertama yang fardu, yang kedua yang sunat. Yang fardu dia laksanakan sungguh-sungguh, sentiasa memperbaiki, kerana dia merupakan satu kewajipan kita kepada Allah. Maka yang sunat kita perbanyakkan. Maka orang yang jadikan dunia ni tempat beramal, maka dia tidak rugi akhirat, kerana akhirat itu tempat dibalas. Dunia tempat beramal, dunia ni darul amal, akhirat darul jaza. Apa makna darul jaza? Tempat dibalas, bukan tempat beramal lagi. Akhirat bukan tempat beramal, akhirat tempat dibalas. Dibalas apa sahaja yang kita lakukan, yang kita usahakan, yang kita buat atas dunia dulu. Maka kalau baik, baiklah dibalas baik. Kalau buruk, buruklah, maka dibalas buruk. Kerana di sana dua sahaja tempat ada, syurga, yang kedua neraka. Sebab itu biarlah kita berpenat dengan beramal atas dunia. Memang tempat berpenat. Dunia ni tempat berpenat, dunia ni tempat beramal untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercocok tanam, kebun untuk akhirat. Jadi tanamlah, tanam yang perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat, mendapatkan hasil nanti di hari akhirat. Artinya kalau dia tinggalkan amal, dia tidak melakukan amal soleh, mana mungkin nanti akhirat nanti dia nak menuaikan hasil dia. Tak ada tanaman yang ditanam, mana nak tuai hasil. Tak ada amalan yang dia buat atas dunia, mana mungkin dia nak mendapat hasilnya di hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggalkan amalan. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyusun amalan daripada mula kita bangun tidur sampailah kita tidur kembali. Penuh tuan-tuan, seharian kita dengan penuh amalan. Jangan kita tinggalkan amalan, jangan kita lari daripada melakukan amalan, jangan kita jauhkan daripada amalan. Itulah hasilnya nanti di hari akhirat yang kita buat. Penat, ya memang penat, memang penat tuan-tuan, tetapi penat kita berbaloi. Akhirat nanti kita tidak lagi untuk dapat melakukan amal soleh. Akhirat nanti tak boleh solat. Akhirat nanti tak boleh nak puasa. Akhirat nanti tak boleh nak sedekah. Akhirat nanti tak boleh nak baca Quran. Akhirat nanti tak boleh nak belajar, tak boleh nak duduk majlis ta'lim, tak boleh nak mengaji, tak boleh nak berinfak. Umrah tak ada, haji tak ada, semua tak ada. Sebab tempatnya akhirat adalah tempat dibalas, bukan tempat beramal. Bukan tempat beramal. Maka sebab itu usahakan tuan-tuan untuk kita tahu, ada ilmu apa amalan seharian yang perlu dibuat, apa amalan mingguan yang perlu kita buat, apa amalan bulanan yang perlu kita buat, apa amalan tahunan yang perlu kita buat, supaya kita jangan terlepas dalam kita melakukan amalan, kerana dunia ni tempat beramal untuk akhirat. Daripada awal lagi tuan-tuan, bila kita bangun, maka jangan tinggalkan amal sunnah Nabi, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita amalkan, kerana dia itu sunnah Nabi SAW. Dianjurkan kita bangun menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah, kerana kita dihidupkan semula
dibangunkan semula oleh Allah, hidup kembali setelah mana kita tidur. Kerana apa? Tidur itu adalah mati, adik-beradik mati. Tidur tu adik-beradik mati. Cuma tidur tu mati kecil. Yang mati betul tu, mati memang mati dah tak bangun, dah tak hidup dah atas dunia tu, itu mati besar. Maka kita daripada mati tu kita dihidup, maka syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mana kami dimatikan. Sebab tu tidur tu mati, syukur dapat bangun tuan-tuan. Kalau tak bangun-bangun terus, cilik-cilik mata tengok dalam lubang kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu orang yang beriman, pertama sekali bila kita bangun, jangan tak syukur, menyatakan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, baca doa bangun tidur. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang menghidupkan. Kemudian jangan lupa untuk kita bermunajat kepada Allah walau raka'atain, walaupun kita melakukan solat sunat 2 rakaat, qiyamul lail. Sebab itu orang yang salih paling tidak pun setengah jam ataupun 1 jam daripada masuk subuh, dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Lepas tu kata ulama tuan-tuan, nak menilai iman kita pada hari tersebut kuat tidak kuat dalam kita melakukan amal soleh ibadah kepada Allah, maka awal pagi tu boleh dah kita nilai iman kita macam mana. Apa dia? Jika sekiranya ayam lebih bangun awal daripada kita, iman kita lemah tuan-tuan. Kalau ayam tu dia bangun lebih awal daripada kita, ayam kokok pagi tak? Kokok pagi, maknanya dia bangun lah. Kalau ayam tu lebih awal bangun daripada kita, kita bangun lambat daripada ayam, berat tuan-tuan. Buat malu je dengan ayam. Itu dia punya penanda arah dia, nilaian dia. Kita tengok tahap iman kita macam mana. Kalau kita boleh bangun lebih awal daripada ayam, selamat tuan-tuan, untung. Tak, ayam tabik dengan kita. Kalau tak tuan-tuan, dia taji kita adalah. Jangan buat malu dengan ayam. Sebab tu paling tidak, paling awal itulah awal tuan-tuan. Pertama sekali kita tengok kita bangun tu lebih awal daripada ayam ataupun ayam lebih awal daripada kita. Cukup dah memada. Itu menanda arah dia dah. Tak usah tengok yang lain-lain lah. Maka sebab itu usahakan tuan-tuan macam mana kita usaha paling tidak pun 1 jam sebelum subuh tu dah bangun dah. 1 jam sebelum subuh dah bangun. Jadi paling tidak walau raka'atain, walaupun 2 rakaat. Jangan tinggal. Walaupun 2 rakaat, jangan tinggal tuan-tuan. Entah mana tahajudnya, taubatnya dan sebagainya. Kerana salah satu ciri orang salih, qiyamul lail, walaupun 2 rakaat dia tidak tinggal. Kemudian jangan lupa untuk mendirikan solat subuh secara berjamaah. Usahakan untuk solat subuh secara berjamaah. Kalau boleh tuan-tuan, solat fardu 5 waktu ini khususnya orang lelaki biar berjemaah, sama ada di masjid ataupun di surau. Kerana itulah sebenarnya kekuatan umat Islam akhir zaman hari ini. Bila mana kelemahan yang berlaku, puncanya kita tidak mendirikan solat fardu 5 waktu dengan berjemaah, apatah lagi dengan menghadirkan diri kita melakukan solat itu di masjid ataupun di surau. Jangan tinggal berjemaah. Orang yang tinggalkan solat berjemaah itu mudah untuk dihasut, digoda, disesatkan oleh syaitan, berbanding orang yang dapat jaga solat berjemaah. Allah Ta'ala beri kekuatan dia untuk dapat mengatasi tipu daya godaan syaitan. Sebab itu usahakan subuh tu biar berjemaah, kerana subuh ni pahalanya sangat besar berbanding solat-solat yang lain. Besar pahalanya. Man shalla subha fil jamaah faka'annama qama lailata kulluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat solat subuh berjamaah, dicatatkan pahala seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam.
sepanjang malam. Nak dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam bukan mudah, susah tuan-tuan. Tanpa tidur lah, qiyamul lail saja, tanpa tidur sepanjang malam. Tetapi dengan dia menjaga dan mengerjakan solat subuh dengan berjemaah, maka pahalanya dia dapat seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Inilah amalan yang sedikit tapi pahalanya besar, yang perlu kita rebut, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi SAW. Maka jangan lupakan, jangan abaikan solat subuh dengan berjamaah. Pun begitu juga, jangan tinggalkan amal solat sunat subuh 2 rakaat. Ini amal, ini amalan. Akhirat nanti tak ada dah nak buat solat sunat subuh, tak ada solat fardu subuh, tak ada qiyamul lail, tak ada, semua tak ada dah. Ini masanya tuan-tuan kita nak beramal supaya kita dapat hasilnya di hari akhirat. Solat sunat subuh 2 rakaat jangan tinggal. Solat sunat subuh 2 rakaat jangan tinggal. Saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Waktunya bila? Setelah mana masuk waktu subuh. Setelah mana masuk waktu subuh ataupun lepas azan, solat sunat subuh dulu 2 rakaat, baru sembahyang fardu subuh. Ibu-ibu dekat rumah kalau 6.30 sempat lagi sembahyang sunat subuh dulu. Jangan sembahyang fardu subuh terus. Ada masa sembahyang sunat subuh dulu, amalkan dulu. Kerana orang yang kaya di sisi Allah adalah orang yang dapat mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat. Kerana orang yang dapat melaksanakan solat sunat subuh 2 rakaat khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isi-isi yang ada pada dunia. Sebab tu antara solat sunat yang cukup Nabi ambil berat, Nabi muazabahkan. Apa makna muazabah? Nabi lazimkan sentiasa buat, tak tinggal solat sunat subuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan kena jaga solat sunat subuh. Macam mana sekalipun usahakan. Tak dapat, esok kena mula. Rugi tuan-tuan, rugi sangat-sangat orang yang meninggalkan solat sunat subuh 2 rakaat. Kemudian tuan-tuan usahakan juga amalkan selepas solat sunat subuh 2 rakaat, sebelum sembahyang fardu subuh tu, amalkan zikir yang disebut sebagai tasbih Jibril. Apa dia tasbihnya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini amalan ni tuan-tuan, amalan magnet rezeki, amalan menarik rezeki yang cukup ampuh. Pernah sahabat jumpa kepada Rasulullah SAW, dia menyatakan kepada Rasulullah tentang kesulitan kehidupan dia. Rezeki sempit, susah, miskin. Lalu Rasulullah mengajarkan amalan tersebut, iaitu diamalkan selepas solat sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sebanyak 100 kali. 100 kali. Tak banyak 100, sekejap saja. 10 minit siap dah. Jangan kalut-kalut sangat. Baca dengan perlahan. Baca dengan dengarlah butirnya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Lalu sahabat bila dia amalkan jumpa pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, alhamdulillah, sekarang kehidupan aku kehidupan yang senang, selesa, tak susah, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni amalan ni tuan-tuan jangan tinggal. Zikir tasbih Jibril, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Usahakan untuk buat. Sebab itu jarak antara azan dan iqamah pada waktu subuh, dia adalah waktu yang agak panjang sikit, 10 minit ataupun 15 minit. Jangan 5 minit. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat pun tak sempat. Nak zikir Jibril AS tadi pun tak sempat. 10 minit ataupun 15 minit sempat, insya-Allah. Itu doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu untuk kita dapat beramal
dapat melakukan amalan-amalan tersebut. Bukan dengan keupayaan kita, bukan dengan kekuatan kita. Tak, doa minta pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan dengan kehendak Allah Taala. Jangan yakin dengan kekuatan kita, kepandaian kita, kealiman kita, kita dah belajar, kita dah tahu. Belum lagi kita dapat amal. Itu pilihan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nafikan, buang kekuatan keupayaan kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada dapat kita melakukan amal ibadah, tiada dapat kita menolak maksiat dan dosa melainkan dengan kehendak Allah. Melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara amalan-amalan. Banyak lagi tuan-tuan, penuh. Seharian tu yang boleh kita buat. Kalau boleh mengaji kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, supaya kita tahu apa amalan yang patut seharian kita buat, tuan-tuan, sebagai seorang yang Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia ni tempat beramal. Dunia tempat beramal untuk akhirat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah dan menjauhkan akan larangannya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Kata Allah Ta'ala, dan buatlah bekalan. Tuntutlah, yakni buatlah bekal. Bawa bekalan. Dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Dan orang yang beramal itulah orang yang bertakwa. Orang melakukan amal salih itulah orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Takwa, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu makna takwa. Itu makna takwa. Takwa apa dia? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Yang wajib atas kita, maka kita buat. Yang sunat kita perbanyakkan. Itu apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Apa yang Allah Ta'ala larang, maka kita usaha sedaya yang mampu, tuan-tuan, untuk meninggalkan. Itu namanya takwa. Jadi bekalan nanti yang kita nak kena bawa nanti sampai ke akhirat, bukan harta kita, bukan duit kita, bukan saham kita, bukan kebun kita, bukan rumah kita, bukan kenderaan kita. Tetapi sebaik-baik bekalan nanti adalah takwa. Amalan. Apa yang kita lakukan atas dunia, itulah yang kita akan bawa. Jadi orang yang bertakwa, dia akan sungguh-sungguh melakukan amal salih, ibadah kepada Allah. Dia tidak akan cuai, dia tidak akan leka, dia tidak akan terpedaya dengan dunia, makhluk, syaitan maupun nafsu. Dia sungguh, tuan-tuan, memperbanyakkan bekalan sebagai untuk dibawa kepada akhirat kelak. Jadi sebaik-baik bekalan apa nanti adalah takwa, dengan melakukan amal saleh, ibadah kepada Allah. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Siapa orang yang binasa? Orang yang rugi, iaitu dia yang dilalaikan oleh dunia daripada mengingati akhirat. Atau orang yang bijak, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa menggunakan dunia ini untuk akhirat. Dia beramal atas dunia ini untuk akhirat. Sebab tu jangan terpedaya dengan dunia. Maka orang yang terpedaya dengan dunia, maka merekalah orang yang binasa. Dia lalai, terpengaruh sehingga kasih cinta kepada dunia. Lepas tu salah satu halangan seseorang itu dapat beribadah kepada Allah, apa dia? Dunia. Dunia. Bila disibukkan dengan dunia, lantaran dengan kasihnya
cintanya dengan dunia, maka dialah orang yang terpedaya, lalai dengan dunia, maka dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebinasaan dia tidak akan berlaku melainkan kepada siapa? Kepada orang yang lalai. Orang yang lalai kepada dunia. Kebinasaan, kehancuran seseorang itu tidak akan berlaku melainkan orang tu dia dilalaikan oleh dunia. Sebab dunia ni jangan main-main tuan-tuan, penangannya hebat. Ketika mana Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok ramai dua orang kejar. Satu orang perempuan tua tapi cantik, dihias walaupun tua dengan dipakaikan baju kebaya, maka sehinggakan ramai orang terpedaya, tergoda, dan dia kejar perempuan tua tersebut. Maka kata Nabi SAW, wahai Jibril, siapa tu? Maka itulah kata Jibril AS, itulah ibaratnya dunia. Yang mengejar itu di kalangan umat kamu, wahai Muhammad, yang terpedaya, yang dilalaikan dengan dunia. Tak sekali pusing tengok dah orang tua rupanya. Gitulah dunia tuan-tuan. Bila dilalaikan, terpesona, dia rebut dengan dunia, tapi tak ada apa-apa pun, sebab dia tak boleh nak bawakan kebaikan sampai kepada akhirat. Sebab dunia ni dicela. Dunia dicela. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terpana, terpesona dengan dunia. Kalau kena penangan dunia ni dahsyat tuan-tuan, sangat-sangat dahsyat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada cinta kasih kepada dunia. Sebab dunia ni merupakan salah satu daripada penghalang untuk seseorang itu untuk usul sampai ke hadratillah subhanahu wa ta'ala, dan melupakan akan dia dunia oleh segala kesedapannya dunia daripada perjalanannya. Jadi kebinasaan dia tidak akan berlaku melainkan kepada orang yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat, dan dilupakan oleh segala keseronokan daripada perjalanannya. Sebab dunia ni tuan-tuan memang seronok, memang seronok. Jadi orang yang mana hatinya Allah Ta'ala dah tarik kepada akhirat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilenyapkan, dibinasakan akan keseronokan, kesedapan perjalanan kehidupan atas dunia. Sebab tu kita minta doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kurniakan hati kita rasa sedap, seronok dengan kehidupan akhirat. Minta pada Allah Ta'ala tarik hati kita hanya kepada Allah. Allahumma rzuqni minal muradin. Ya Allah, kurniakan aku, tarikkan aku daripada apa yang Engkau kehendaki, ataupun yang dimaksudkan, yang dikehendaki, iaitu kita hanya kepada Allah untuk akhirat, bukan lain daripada itu. Jangan kita dipalingkan hati kita kepada dunia semata-mata. Minta hati kita sentiasa dapat taat pada Allah, ingat kepada akhirat. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Penting tuan-tuan, hati ni dipegang oleh Allah Ta'ala. Lepas tu keadaan hati ni dia kalb ni dia berbolak-balik, kadang kiri, kadang kanan, kadang depan, kadang belakang. Kita nak hati kita sentiasa tawajuh pada Allah, ingat kepada akhirat, jangan berbolak-balik, jangan berbolak-balik. Maka justru itu minta pada Allah, ya mukallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah ya Allah hati aku ke atas agama Engkau, jangan hak yang lain. Wa ala ta'atik, dan sentiasa taat, mengerjakan ketaatan ibadah kepada Engkau. Jangan kita duk dilalaikan dengan dunia, harta, jawatan, pangkat dan sebagainya. Kena doa. Sebab itu ulama sampai menyarankan sebelum kita bagi salam,
Selepas baca tayat akhir, antara doa itulah doanya. Sampai begitu sekali tuan-tuan, penting. Lepas habis baca tayat akhir tu, sebelum bagi salam, antara doa yang disarankan oleh ulama untuk kita doa, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak kata betapa penting hati ni, takut kita berubah tuan-tuan. Kita berubah. Yang merubahkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan berubah daripada taat kepada tidak taat, daripada melakukan ibadah kepada tidak melakukan ibadah, daripada ingat kepada akhirat kepada ingat kepada dunia, maka minta doa pada Allah Ta'ala. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau tak tuan-tuan, setiap kali doa lepas sembahyang pun jangan tinggal doa tersebut. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya hati kita tidak berbolak-balik. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan itu, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu hingga ketinggalan ia daripada kawannya, maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang buas. Ini satu tamsilan tuan-tuan. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, satu perumpamaan seorang yang dia musafir, dia berjalan bersama dengan jemaah, bersama dengan orang ramai, dia masuk hutan ramai-ramai. Tapi bila mana dia melihat buah-buahan yang ada di dalam hutan tersebut, sehingga kan dia terpesona, dia nak makan buah-buahan yang ada di dalam hutan tersebut, maka sehingga kan dia makan dengan penuh selera, sebab sedap, sehingga kan tuan-tuan dia lupa, dia dah tinggalkan jemaah, dia dah tinggalkan dengan orang ramai yang sama-sama masuk dengan dalam hutan dengan dia, sampai dia tertinggal dengan rombongan dia. Sebabkan leka duk makan je tadi buah-buahan di hutan tersebut, sampai dia tinggalkan dah oleh rombongan dia, apa jadi? Maka dia tinggal seorang. Kemudian dia sesat, akhirnya tuan-tuan mati, diterkam, dimakan oleh binatang buas. Begitulah ibarat tamsilan perumpamaan kita hidup atas dunia. Hati-hati jangan terpesona dengan dunia sampai kita ketinggalan untuk yang kita utamakan akhirat tu sendiri. Orang dah pergi jauh dah tuan-tuan, orang dah sungguh-sungguh dah buat amal saleh, ibadah kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh, maka dia masih lagi terpesona, tergoda, lalai dengan dunia, habislah. Akhirnya dia mati dengan tidak bawa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu perkara perumpamaan, ingatan kepada kita sebelum kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah bersabda, mali walid dunya. Kata Rasulullah, apalah artinya dunia ini bagi aku? Rasulullah SAW satu hari dia kata, mali walid dunya, apa ada dunia bagi aku ni, apa ada? Wa ma ana wad dunya, apakah urusan aku dengan dunia? Yang pertama kata Rasulullah, dunia ni ada apa untuk aku? Tak ada apa pun. Apa urusan aku dengan dunia? Ya Rasulullah SAW tanya, innama mathali wa masalad dunya kamasali raqibi zalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Rasulullah, sesungguhnya perumpamaan aku dengan perumpamaan dunia ni, dia ibarat seperti pemandu tunggangan yang berteduh di bawah pokok, berehat sekejap, kemudian pergi dan meninggalkannya. Habis itu saja tuan-tuan, tak ada apa pun. Tak ada apa. Ibarat kata Rasulullah, perumpamaan aku dengan dunia ni seperti mana pemandu tunggangan yang berteduh di bawah pokok, dia berehat sekejap,
Kemudian lepas berehat, dia pergi, dia meninggalkannya, habis. Tak ada apa tuan-tuan. Begitu juga satu saat dan ketika nanti kita pasti akan mati. Tak? Mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pasti kita akan mati. Suka tak suka tuan-tuan, kita akan mati. Kita akan tinggalkan kesedapan dunia, keseronokan dunia. Apa yang ada kita usahakan semua kita akan tinggalkan. Ini kita dalam perjalanan hendak menuju kepada akhirat. Kita dalam perjalanan nak menuju kepada akhirat, kita akan tinggalkan. Maka orang yang tidak dilalaikan dengan dunia, maka dia buat sungguh-sungguh amal soleh ibadah ketika mana hidup atas dunia, itulah orang yang beruntung. Dia tidak tertipu daya dengan dunia ketika mana hidup atas dunia ini. Maka ini satu perumpamaan, peringatan kepada kita bagi orang yang berakal. Dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Ini tuan-tuan, hati-hati. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ini keadaan orang yang ditipu syaitan. Orang yang ditipu oleh syaitan disebut maghrur. Maghrur ni orang yang ditipu syaitan. Siapa yang dia beranggapan walaupun badannya berlumuran dengan dunia, tetapi hatinya tetap kosong dan bersih daripada dunia, dia sebenarnya ditipu oleh syaitan. Dia ditipu oleh syaitan, disebut maghrur. Dia bergelumang dengan dunia, badannya berlumuran dengan dunia. Maknanya mudah cakapnya, dia sibuk dengan dunia, ditipu dengan dunia, rebut jawatan, pangkat, harta dan sebagainya. Tapi dia kata, dah, walaupun saya sibuk dengan dunia, tapi saya tak ada hati saya, dalam hati saya tak ada dunia. Ingat tetap mati, ingat tetap akhirat dalam hatinya. Tak, sebenarnya dia tu ditipu syaitan. Dia ditipu oleh syaitan. Dia ditipu oleh syaitan. Sebab itu Al-Imam Al-Haddad pernah menyatakan, antara sifat-sifat yang membinasakan seseorang itu ialah sifat maghrur. Maghrur ni apa? Sifat tertipu ataupun sifat terpedaya dengan syaitan. Nampak? Dia rasa macam dia tidak, walaupun dia sibuk dengan dunia apa semua, sampai sembahyang fardu pun kadang-kadang ujung-ujung sampaikan qada, apatah lagi yang sunat dia tinggalkan. Dia kata, tak, walaupun saya sibuk dengan dunia, saya tak, dalam hati saya tak ada dunia. Tak, dia sebenarnya maghrur. Dia sebenarnya ditipu oleh syaitan. Dia sebenarnya tertipu, dia terpedaya dengan dunia. Itu antara sifat-sifat yang membinasakan seseorang, kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, iaitu sifat maghrur, sifat tertipu, sifat terpedaya. Gurur ni apa dia gurur? Gurur ni apabila satu orang dia keliru sesuatu perkara yang berlaku atas diri dia sendiri, sama ada dia itu dilalaikan dengan dunia ataupun tidak. Dia keliru tuan-tuan. Sebenarnya rujuk tengok balik pada amal ibadah dia. Kalau masa dia untuk amal ibadah ingat kepada Allah tu kurang, kepada dunia tu lebih, itu dia tertipu lah, dia maghrur lah. Itu saja. Dia automatik tuan-tuan. Nak tahu, nak kenal kita ni tertipu, lalai dengan dunia, tertipu terpedaya dengan dunia, tengok amal ibadah kita. Masa kita dengan Allah berapa banyak? Berapa lama? Boleh tak tuan-tuan kita duduk dalam 10 minit, 15 minit duduk zikir, ingat kepada Allah, duduk atas tikar sejadah tu 10 minit je, 20 minit je, istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita, ingat dosa-dosa zahir, ingat dosa batin, ingat dosa mata, ingat dosa telinga. Itu istighfar. Duduk sat, bagi masa dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita selawat atas Nabi SAW. Istighfar tu sebab kita pendosa, maka kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian tanda kita kasih kepada Rasulullah, maka jangan tinggalkan selawat.
Paling tidak 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak baca selawat lain pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting kita selawat 100 kali. Tanda kita kasih ingat kepada Rasulullah SAW. Kita duduk. Kemudian yang ketiga, kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat kebesaran Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Ini kalau kita dapat bagi masa ni tuan-tuan, duduk seketika tu, bang 10 minit, 15 minit, itu masih lagi mudah-mudahan kita tidak terpana, tidak terpedaya, tidak terpesona dengan dunia maupun ditipu oleh syaitan. Kalau tu tuan-tuan pun kita tak ada masa, hati-hati. Takut-takut kita termasuk orang yang maghrur, orang yang terpedaya. Orang yang tertipu dengan syaitan. Syaitan dia buat helah tuan-tuan. Dia buat helah. Dah, kamu tak apa, rebut je dunia, carilah dunia, carilah pangkat, jawatan, harta banyak-banyak. Tapi kamu dapat semayang pun cukuplah, tak apa, tak ada masalah. Ujung-ujung pun semayang juga. Syaitan punya penangan dahsyat tuan-tuan. Ujung-ujung pun tak apa, qada, yang penting semayang. Walaupun qada tapi semayang, qada. Syaitan punya bisikan tuan-tuan sangat manis. Sangat manis. Sampaikan dia keliru. Dia ni tengah sibuk dengan dunia ke sibuk dengan akhirat? Bila mana dia tertipu tuan-tuan, dia terkeliru dengan hal keadaan dia, maka itulah gurur sebenarnya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ini satu ingatan juga kepada kita, jangan terpana, jangan terpesona dengan dunia sehinggakan kita ada hubbud dunia, kasih kepada dunia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama masalu sahibid dunya, innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i an la tabtalla qadamahu. Artinya, hanya saja bandingan yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, innama masalu sahibi dunya kal mashi fil ma. Hanya saja perbandingan orang yang mempunyai dunia seperti mana dia berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kaki? Jadi bila mana dia berjalan pada air, adakah kuasa yang berjalan pada air menyebabkan dia tidak basah oleh kedua tapak kaki? Pastilah tuan-tuan. Bila mana dia berjalan pada air, basah tak kaki dia? Basah lah. Begitu juga dengan dia bergelumang dengan dunia, berlemuran dengan dunia, maka ada kesan tak pada hati dia, pada tubuh badan dia? Adalah. Seperti mana kalau satu orang dia berjalan pada air, maka basah juga dua tapak kaki dia. Ini Rasulullah SAW bagi ingatan kepada kita tuan-tuan, betapa rupanya kalau orang yang dia tertipu dengan dunia, terpedaya dengan dunia, sampaikan dunia masuk dalam hati dia. Bila mana dunia masuk dalam hati dia, dibesarkan dunia, maka dikecilkan akhirat. Dia tak nampak dah kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dahsyat penangan dunia ni tuan-tuan, jangan main-main. Tak Allah Ta'ala jauhkan kita, dan jangan sampai kita terpana, terpesona, terpedaya dengan dunia, menyebabkan kita kurangnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan karamallahu wajhah. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha narun. Dalam satu riwayat awal tu ada perkataan dunia. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha nar. Apa yang halal di dunia menyebabkan sebab untuk dihisap, diperiksa pada hari akhirat, dan apa yang haram menjadi sebab untuk diseksa dengan api neraka.
Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya halaluha hisabun. Yang halal daripada dunia sebab bagi dihisap. Dihisap apanya? Diperiksa, dihitung di hari kiamat nanti. Tuan-tuan bayangkan, dunia ni kita ambil yang halal, kita amalkan yang halal pun akan dihisap. Apatah lagi sebaliknya yang haram, yang syubhah, lagi pula dihisap, dihitung, dikira, diperiksa oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang halal pun dihisap, yang halal pun akan dihitung, diperiksa di hari kiamat nanti. Wa haramuhan nar, dan yang haram daripadanya sebab bagi seksa dengan api neraka. Apatah lagi yang haram menjadi sebablah seseorang itu diseksa dengan api neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab mengambil ataupun melakukan perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh itu, untuk keselamatan akhirat tuan-tuan, dunia ni sekadar keperluan sahaja. Dunia ni sebagai keperluan sahaja. Sebab apa? Yang halal pun akan dihisap, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi yang haram pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka kelak. Nauzubillah. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihi salam akan dunia pada rupa perempuan yang tua, yang sangat hodoh atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Maka bersabda ia Nabi Isa alaihi salam baginya, beberapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu. Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku menghingga mereka itu. Maknanya ramai dah, banyak dah terpesona dengan dia. Maka bersabda ia, adakah mentalak mereka itu akan dikau, atau mati mereka itu daripada engkau? Maka berkata ia dunia, bahkan ia punah. Punah maknanya hancur, binasalah. Bahkan ia punah sekalian mereka itu. Maka bersabda Nabi Isa alaihi salam, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal, betapa tiada mengambil tauladan ataupun teladan mereka itu daripada sekalian suami engkau yang dahulu. Ini kisah yang disebutkan sebagai pengajaran kepada kita oleh Nabi Isa alaihi salam, supaya kita berhati-hati dengan dunia ini. Kerana diriwayatkan bahawasanya Nabi Isa AS satu hari melihat dunia dalam keadaan satu orang perempuan yang sangat hodoh. Perempuan, tapi bukan perempuan sini, bukan. Jangan kecil hati, asyik perempuan je dia kata. Bukan, ini contoh perumpamaan. Ibaratkan dunia ni dalam keadaan seperti mana perempuan tua yang sangat hodoh, tapi dia dihiasi dengan bermacam-macam hiasan. Dengan rantainya, dengan loketnya, dengan sanggulnya, dengan pakaiannya, Masya Allah, dihiasi dengan macam-macam perhiasan. Ini ibarat. Contoh perumpamaan dunia macam itulah. Satu orang perempuan tua yang hodoh, yang tak molek, tapi dipakai dengan macam-macam perhiasan. Sebab tu Nabi Isa AS duk tanya. Dia tanya pada dunia lah, kamu telah berkahwin dengan berapa orang suami ni? Tapi dia tanya pada orang perempuan yang tua hodoh tadilah, tapi dengan dihias dengan macam-macam hiasan. Berapa ramai suami yang telah kamu kahwin? Lalu perempuan yang tua tadi yang dihias dengan pelbagai-bagai hiasan, dia kata ramai, banyaklah, ramai yang telah suami dia kahwin dengan dia, sehingga kan dia tak dapat nak hitung berapa ramai suami dia. Sebab terpesona dengan perempuan walaupun hodoh, tapi nampak cantik dengan dihias dengan pelbagai hiasan. Sampaikan ramai suaminya di kalangan yang telah mengahwini dia, sampai tak tahu nak berhitung berapa ramai tuan-tuan. Kemudian Nabi Isa AS tanya lagi, adakah mereka menceraikan kamu ataupun meninggal dunia dengan sebab engkau? Jadi ramainya suami yang kamu kahwin tu, adakah dengan sebab kamu ni
diceraikan, ataupun dengan sebab suami kamu tu meninggal dunia. Lalu dunia dia jawab apa? Bahkan aku telah bunuh semua mereka. Oh, dahsyat tuan-tuan. Bukan kena talak, bukan kena cerai, ataupun suami dia meninggal. Bahkan dunia dia, perempuan tua ni dia kata apa? Bahkan aku bunuh dia. Aku bunuh semuanya. Sebab tu Nabi Isa AS dia dengar je tuan-tuan, terkejut dia, tercengang dia, heran melihat yang suami kamu yang masih ada lagi, yang masih lagi belum dibunuh, tapi yang lain tu dah dibunuh, tapi yang ada tu masih lagi. Kan kata Nabi Isa, aku heran, aku tercengang, masih lagi mereka tak mengambil pengajaran, ibrah, tauladan daripada suami-suami yang terdahulu yang telah dibunuh oleh dunia. Artinya apa tuan-tuan? Berapa ramai hari ini di kalangan kita yang terpesona, terpedaya dengan dunia, dah mati dah. Tak sempat nak bawa apa-apa lagi tuan-tuan amal ibadah. Tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak sedekah, tak sempat nak selawat, tak sempat nak istighfar, tak sempat nak mengaji, tak sempat nak melakukan solat-solat sunat rawatib dan sebagainya. Dah mati dah. Dengan sebab apa? Terpesona dengan dunia, terpedaya dengan dunia. Tak ada dah. Bila dah mati, habis dah. Jadi rupanya bila orang yang telah meninggal dunia dengan sebabkan dia lalai dulu atas dunia, dia telah mati, sepatutnya kita yang atas dunia ni, yang masih hidup, maka ambil pengajaran, ambil tauladan. Kita masih lagi hidup, maka jangan hati-hati dengan dunia. Jangan sampai masuk dalam hati, jangan sampai menyebabkan kita terhalang untuk melakukan ibadah amal soleh kepada Allah. Jangan. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sering duk ziarah kubur tuan-tuan. Selalu ziarah kubur. Ziarah kubur ni bagus. Dia menghidupkan hati, menyuburkan hati, menghidupkan hati yang mati. Ziarahlah selalu kubur, dapat manfaat kepada hati kita tuan-tuan. Bila hati kita hidup, maka amal ibadah kita hidup. Sebab apa kita bila jarang ziarah kubur, kita ziarah orang yang masih hidup lagi, apatah lagi dengan berjawatan, pangkat, berduit dan sebagainya, maka lupalah mati, lupalah akhirat, maka lupalah amal ibadah. Ziarahlah. Kemudian bila mana Imam Ghazali dia sering ziarah kubur, kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bertanya kepada orang yang bersama dengan ziarah kubur bersama dia, kamu tahu tak apa harapan orang yang telah mati yang ada dalam kubur ni? Apa yang dia nak sebenarnya? Maka orang yang bersama hadir dengan Imam Ghazali tersebut, dia kata, wallahu alam, tak tahu apa yang dia nak. Yakin dan pastilah, kata Imam Ghazali, semuanya orang yang telah mati dalam kubur ni semua nak mengharapkan hayah, nak mengharapkan hidup. Semua orang yang telah mati ni yang dalam kubur ni, kata Imam Ghazali, semua nak mengharapkan hidup kembali, dapat hidup. Kerana dengan hidup itulah dapat melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah yang akan mendapat hasil tuaian nanti di hari akhirat. Itu pengharapan orang yang telah mati. Jadi sebelum kita mati tuan-tuan, sebelum ajal mai datang menjemput kita, maka marilah ambil tauladan, sedar, celik mata zahir, celik mata batin hati kita, maka sungguh-sungguhlah melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah, perbanyakkannya. Biarlah kita berpenat atas dunia, maka dunia ni tempat berpenat dengan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lantaran itu artinya dia tidak kasih cinta kepada dunia. Orang yang berbanyakkan amal salih ibadah kepada Allah Ta'ala, artinya tuan-tuan, hatinya tak ada, dalam hatinya tiada dunia, tidak terpana, tidak terpesona dengan dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan kita minta pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa duk ingat kepadanya, sentiasa duk ingat kepada akhirat, supaya agar kita dapat sentiasa fokus istiqamah melakukan amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya tuan-tuan, saya nak sebut sikit sebelum kita habiskan pada bab yang ke-7 ni, iaitu hubud dunia, cinta kepada dunia. Imam Ghazali dia pernah pesan, disebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 4 golongan yang tertipu. Jadi kita tahu ni, mudah-mudahan kita dapat jauhkan daripada golongan yang tertipu ni.
Sebab itu disebutkan dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai tanbih, sebagai peringatan, 4 golongan ni adalah golongan yang tertipu. Kitab Ihya Ulumuddin. Sebab tu tuan-tuan kena mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Kena belajar kitab Ihya Ulumuddin. Saya ingat pesan guru saya, dia kata apa, kalau boleh sebelum kita mati tuan-tuan mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Belajar mengaji, cari guru mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan jangan sampai dalam rumah kita tak ada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya maknanya hidup, Ulumuddin ilmu agama. Orang yang tidak ada kitab Ihya Ulumuddin dalam rumahnya, maka tak ada hidupkan agama dalam rumah dia. Paling tidak pun ada kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyebut ada 4 golongan yang tertipu. Termasuklah yang pertama al-ulama. Ulama. Yang pertama, golongan mana yang tertipu tuan-tuan? Termasuklah golongan ulama. Ulama, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ni warasatul anbiya, pewaris bagi para nabi. Ulama yang macam mana? Dia termasuk orang yang magrur, orang yang tertipu. Dia merasakan diri dia mulia kerana ada ilmu. Hati-hati tuan-tuan. Kita ni duk mengaji, kita ni duk belajar. Apa ilmu yang kita dapat, jangan rasa kita mulia dengan ilmu. Orang tu jahil, tak tahu, sebab tu dia tak ngaji. Patut memang gitu. Nampak? Jangan rasa dengan ilmu yang kita miliki ni, jangan rasa kita mulia. Tak. Jadi macam resmi padi, makin berat makin tunduk. Jangan kita makin ada ilmu makin kita mendongak ataupun sombong dengan ilmu yang ada. Jangan tertipu dengan ilmu yang kita ada, rasa diri kita mulia. Tak. Apatah lagi tuan-tuan, dia tertipu dengan sibuk menyampaikan, mengajarkan, menyebarkan ilmu, tetapi dengan dia sendiri pun tak beramal. Lagi masalah besar. Dia sibuk dengan viral sana, viral sini, sebarkan sana, sebarkan sini, amalan ni bagus ni, buat tau, tapi dia tak buat. Dia tak buat. Itu termasuk orang yang ditipu tuan-tuan. Kalau boleh dapat satu tu, buat dulu, amalkan dulu. Kita buat dulu, amalkan dulu. Jangan kita duk sibuk, duk sampaikan, ajarkan ilmu, tapi diri sendiri tidak beramal, tidak melakukan ibadah, tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Sebelum kita menyampaikan, sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Sebab itu kadang-kadang dia jadi sombong. Dia jadi sombong dengan ilmunya, menganggap orang lain tu hina, orang lain tu rendah, dengan sebab jahil, sebab tak ada ilmu. Kena anggap tuan-tuan, kita ni tetap tak ada apa-apa, kosong. Sebab tu salah satu adab kita duduk dalam majlis ta'lim, kita mengaji, setiap kali kita hadir, anggap kita tak pernah dengar dan kita tak tahu. Kosongkan tuan-tuan, jangan penuhkan. Kalau tuan-tuan mai datang penuh, maka tak bertambah lah. Aku datang ni nak tengok duk ustaz tu tara mana ilmu dia, nak uji. Habis. Nampak? Kosongkan tuan-tuan. Adab kita belajar, mana-mana kita mai datang, kosongkan. Bila kita mai datang kosong, masuk atalah isi. Ada lagi. Kosongkan. Anggap kita tak pernah dengar, kali pertama tahu. Kerana banyak apa yang kita dah tahu pun, ada ilmu, tapi banyak lagi kita belum beramal. Banyak lagi belum kita beramal. Ini jangan sampai kita termasuk golongan yang pertama, ulama yang ada ilmu tapi dia rasa mulia dengan ilmunya, maka dia termasuk orang yang tertipu sebenarnya. Orang yang magrur, orang yang tertipu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang tertipu apa dia? Orang abid. Abid ni apa? Orang yang suka ibadah tapi tak ada ilmu. Ibadah dia kuat, semangat tuan-tuan, semangat.
Itu orang abid. Abid orang yang suka beribadah, tapi tak ada ilmu. Tapi dengan sebab dia amal ibadah yang dia buat, dengan ibadah yang banyak yang dilakukan, dia sombong. Dia sombong. Alah, ustaz cakap tadi sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang subuh tu aku dah buat dah. Tasbih apa nama Jibril tu, aku tak pernah tinggal pun. Bukan tasbih Jibril, tasbih Israel ke, Israel ke, semua disapu. Orang abid buat amal ibadah, disombong tuan-tuan. Hati-hati dengan amal ibadah kita. Kadang-kadang dengan amal ibadah kita tu, kita kena nafikan. Bukan dengan sebab kita, kekuatan kita, kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan kesihatan kita, kita dapat buat amal ibadah. Tak. Semua itu dengan kehendak Allah. Semua itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu jangan sombong dengan banyak ibadah yang dilakukan. Bila satu orang disombong dan dia menyatakan bahawa dia dengan ibadah banyak yang dia buat lakukan tersebut, maka habislah, dia tertipu. Dia tertipu. Bila dia kata macam mana dia tertipu dengan ibadah dia yang banyak dia buat, tuan-tuan, dengan bila mana ibadah yang banyak dia buat, dia rasa dia telah sampai dekat dengan Allah Ta'ala. Dialah kekasih Allah, dialah orang yang takarub dengan Allah, yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan dalam hati dia tertipu dengan bisikan syaitan. Dengan banyak ibadah dia buat, syaitan pun duk bisik, kamu dah tak cinta kepada dunia, tak mahu inginkan pangkat, jawatan dan sebagainya. Tapi dengan ibadah yang kamu buat ni bagus, teruskan. Sehingga kan nak mengharapkan pujian kepada orang lain dengan ibadah yang dia buat, maka habis tuan-tuan, tertipu. Sebab tu tuan-tuan, tahap hati kita bersih, jangan mengharapkan pujian daripada amal yang kita buat. Jangan terkesan dengan kejian daripada apa yang diberikan kepada kita. Jangan. Selagi mana kita mengharapkan pujian, penghormatan, masih lagi hati kita kotor. Masih lagi kita sebenarnya terpedaya dengan dunia. Jangan tengok orang, tuan-tuan, kita tengok kita. Kalau macam contoh kita buat sesuatu perkara, amalan yang kita buat, ibadah kita buat, dan kita masih lagi nak orang tengok, orang bagi penghormatan, orang puji kita, masih lagi tuan-tuan, hati kita kotor. Hati kita benar-benar perlu kosongkan, hanya ada Allah. Masih Allah, selain daripada Allah Ta'ala tu keluarkan. Pujian tu termasuk makhluk. Pujian, celaan, hinaan dan sebagainya, penghormatan. Jangan. Jangan nak mengharapkan pujian ataupun penghormatan. Kalau orang yang macam ni, tuan-tuan, maka dia seorang golongan yang abid. Walaupun dia banyak ibadah, suka ibadah, tapi dia termasuk orang yang tertipu. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang yang tertipu adalah orang sufi. Orang sufi ni, dia mengaji tasawuf, dia dalam proses membersihkan hati, tapi dia rasakan bahawa dia tu dah, hatinya dah bersih, dia dah zuhud, dia dah wara', dia dah tinggalkan dunia. Dah hatinya dah bersih, tapi sebenarnya tuan-tuan, dia masih lagi bergumang dengan maksiat dan dosa. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, dia nak bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, tapi dalam masa yang sama hati dia kotor dengan maksiat. Sebab apa? Dia tidak dapat meninggalkan maksiat dan dosa. Ini golongan dipanggil mutasawwifah, ataupun golongan sufi. Bukan golongan golongan tasawuf yang mengamalkan tasawuf, tetapi golongan sufi yang tertipu. Dia dalam masa yang sama dia tak dapat nak meninggalkan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita termasuk golongan yang tertipu, tuan-tuan, iaitu golongan yang mutasawwifah, golongan sufi yang dirasa dah zuhud. Tak, zuhud ni, tuan-tuan, dia di hati, bukan di luaran. Bukan dia tinggalkan kereta, dia tinggalkan rumah, dia pakai pakaian dia compang-camping, bertampang sana bertampang sini, dia zuhud. Itu bukan. Dia di hati. Dia di hati. Walaupun dia ada kereta besar, rumah besar, tapi rumah besar, kereta besar tak masuk dalam hati. Itu zuhud. Itu zuhud.
Sebab tu jangan kita tertipu tuan-tuan dalam perjalanan kita mengamalkan tasawuf tapi kita salah dalam pengamalannya, maka kita masih lagi dalam bergelumang dengan kotor dengan maksiat dan dosa, maka itu golongan yang sufi yang terpesona ataupun tertipu dengan dunia. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, 4 golongan yang tertipu termasuklah orang yang mempunyai harta. Orang yang mempunyai harta, dia ada harta banyak, tinggal lagi dia tahan harta dia, dia tegah harta dia daripada untuk sedekah, untuk infak, untuk derma. Kemewahan harta yang dia ada tu tuan-tuan menyebabkan dia lupa kepada Allah. Dia lupa nak melaksanakan kewajipan terhadap harta tu sendiri. Apa dia? Infak, sedekah, zakat. Sebab tu hati-hati dengan orang yang mempunyai harta yang banyak. Takut-takut kita termasuk golongan yang tertipu bagi orang yang mempunyai harta yang banyak. Tanda dia mempunyai harta yang banyak, dia orang yang tertipu, iaitu dia rasa pelik, dia rasa kedekut, dia rasa kikir dengan nak berikan infak, sedekah, zakat, satu kewajipan yang patut diberikan. Anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah Ta'ala, berikanlah, zakatkanlah, sedekahkanlah, infakkanlah rezeki yang aku bagi pada kamu. Jadi sebab itu ketika mana satu orang dia gunakan hartanya untuk bantu buat masjid, bantu buat madrasah, bantu anak yatim, bantu mangsa-mangsa yang terlibat bencana dan lain-lainnya, tapi dalam masa yang sama dia buat begitu untuk dapat pujian, sanjungan daripada orang ramai. Habis tuan-tuan tertipu. Lepas tu kena hati-hati juga. Yang dah suka sedekah, dah suka derma, dah suka bantu orang tu, hati-hati, jangan nak mengharapkan pujian orang. Hati-hati, jangan nak mengharapkan sanjungan orang. Hati-hati tuan-tuan, biar kita sembunyi-sembunyi, kerana mendedahkan itu mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Lepas tu hati-hati tuan-tuan. Kalau satu orang pun dia sedekah, ada jumpa orang, satu orang tengah duduk, dia minta sedekah, kita membagi RM5. Kita bagi RM5 tuan-tuan. Lepas tu kita pun jalan. Sambil jalan tu kita toleh belakang tengok, dia senyum lah. Dia senyum. Dengan sebab apa? Dengan sebab aku bagi tadi RM5, dia senyum lah. Habis tuan-tuan. Sebab apa? Kita sedekah nak mengharapkan dia suka, dia senyum. Habis. Nampak? Halus tak mainan syaitan? Sangat halus. Kita bagi tu, kita derma, kita infak, dia suka ke, dia masam ke, dia puji ke, dia keji ke, tak ada apa tuan-tuan. Jangan nak mengharapkan apa-apa sesuatu pada makhluk. Jangan. Buat saja. Buat saja. Itu yang benar-benar dalam hatinya ada Allah, tiada yang lain. Tiada yang lain. Sebab tu bila kita buat sesuatu itu kerana Allah betul-betul, tiada yang nak mengharapkan pujian, sanjungan daripada yang lain, Allah Ta'ala akan beri lagi lebih daripada tu tuan-tuan. Allah Ta'ala akan beri lagi lebih daripada yang sedemikian rupa. Inilah yang disebut sebagai ahli khidmat. Orang khidmat ni tuan-tuan, dia tidak mengharapkan pujian orang, dia tidak mengharapkan sanjungan orang, dia tidak mengharapkan penghormatan orang, dia tidak mengharapkan habuan daripada dunia, duit, upah dan sebagainya. Tak ada. Dia khidmat betul-betul lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Pasti maka dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan menjadi orang yang khidmat kerana Allah Ta'ala ni, apatah lagi untuk agama Allah, tidak mengharapkan penghormatan, pujian, sanjungan orang tuan-tuan, maka dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu besar. Ahli khidmat, orang yang berkhidmat untuk agama Allah ni besar tuan-tuan. Besar. Allah Ta'ala beri kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.